بسم الله الرحمن الرحيم. وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى والأذى في غير المأتى دائم فهو أشد تحريما من إتيان الحائض. Boleh bagi seorang suami bergurau senda ataupun istimta'. Istimta' ni tubuh kita tubuh pondok terjemuh apa orang panggil ambil kesedapan ataupun kita panggil bergurau senda lah. Bergurau senda dengan perempuan kita yang tak boleh semayang, yang mari darah bulanan dia tu seluruh tubuh badan dia. Cumanya dia tidak boleh bersetubuh. Begitu duduknya. Maknanya kalau perempuan kita tak boleh semayang, kita panggil mari haid. Adakah kita sebagai seorang suami ni tak boleh langsung nak bergurau dengan dia, nak jamu tubuh dia, nak gapo dia apa semua? Kata Tuhan kita ni semua boleh. Saja hak tak boleh, iaitu bersetubuh dengan dia. Lain pada bersetubuh dengan dia, nak bergurau, nak jamu tubuh, nak dakak, nak gapo semua sekali, tak ada masalah apa. Hamba kena sebut terang itu supaya orang muda-muda tak tahu ujung pakar ni tahu duduknya. Dia orang muda-muda ni belajar agama hanya melalui sekolah bahasa. Yang berapa minit sangat seminggu. Benda-benda begini tentulah dia tidak tahu benda lagu ni. Lebih lagi bila terkedai Allah Ta'ala dia ni belajar sekolah bahasa saja dan tidak mengikuti kelas-kelas perdoaan di balasa-balasa masjid-masjid begini, maka dia besar dengan tak tahu apa. Oleh demikian bila dia berkahwin, maka boleh jadi dalam masa perempuan dia tidak boleh semayang itu dia bersetubuh juga. Sedangkan perbuatan ini haram. Jadi selain daripada bersetubuh, lain pada itu semua sekali boleh. Nak jamu, nak setul, nak bergurau, nak bergapo dengan perempuan kita yang tak boleh semayang, boleh. Bersetubuh saja tidak boleh. Itu dia dulu. Dan ada satu perkara lagi yang mahu sebut, iaitu dalam surat-surat khabar selalu timbul bahawa pelajaran seks boleh ke tidak kita ajar dalam sekolah. Pelajaran seks ni pelajaran hak ni lah hak orang lelaki dengan orang jantan ni. Orang panggil perkara sulit di antara lelaki dengan puan, boleh ke tidak ajar dalam sekolah. Malam ni dan 2-3 malam tu kita belajar seks ni. Kita duk belajar seks, masalah seks. Lebih lagi hak malam ni kita baca ni sambungan daripada hak baru ni. Wa yustahabbu an yuqaddima alaihi alhadith wal mu'anasah wa an yughtiya ra'sahu wa yawdha sawtahu thumma idha qadha watarahu falyatamahal ala ahli hatta taqdiya haid hiya aidan nuhmataha. Ini hak sambungan minggu lepas. Hak minggu lepas ni terang sebut masalah seks. Bagaimana kita laki isteri sebagai orang Islam melakukan persetubuhan. Benar persetubuhan ni bagi kita kapung walau tok lebah belah mana pun malu nak wayak. Tapi Imam Ghazali yang dikira bapak tasawuf di muka dunia ni sebut dalam kitab. Sepatut kita kira orang tasawuf kata dia sebut benda-benda gini tok lebah sebab kita ni pun malu dah nak sebut. Apalagi macam Imam tasawuf, Imam Ghazali sebagai ahli tasawuf. Tapi Islam ni dia tak ada benda hak tak boleh buat. Islam tu tak ada benda. Tak ada benda di muka dunia ni hak terlepas daripada Islam, tak ada. Sejak daripada makan, sampai ke minum, sampai ke tidur, sampai ke dalam katil. Tak katil, kita berlaki isteri pun, cara Islamnya begini. Jadi mau tak mau Imam Ghazali, dia faham keadaan Islam, dia sebut semua. Hatta dia kata, bila kita setubuh, jangan kita sudah dulu. Kita sudah dulu, tak kok orang puan duduk nanti, rasa pun, dia sudah lepas tangan dah. Ini jangan begitu. Itu dah orang sebut faham dah kau dah tu. Tak kena amuk lebih lagi. Jadi buat lagu tu. Biarlah kata dia dah kita makan setalan kat mana, dia sama sudah. Sama sudah, kawan sudah. Itu je duduk. Falyatamahal ala ahli, maka dialah hendaklah dia beransur-ansur untuk jaga hati isteri dia hatta taqdiya hiya aidan nuhmataha, supaya dia pun boleh sata hajat dia sendiri. Itu cara Imam Ghazali sebut terang lah. Itu dalam kitab kecil ni. Kalau buka dalam Ihya Ulumuddin 3 besar ni, tanya lagi. Hamba sengaja tak sebut mana-mana.
tak sebutlah, tapi ada ni sendiri akhirat dia tengoklah keadaan ni. Begitu dulu. Sekarang tu pun kita boleh faham keadaan. Cuma dia sebut sepatah lagi, dia kata wa yukrahu lahu al-jima'u fi 3 layalin min asy-syahri. Dimakruh kita bersetubuh laki isteri 3 malam dalam sebulan, iaitu al-awwal wal akhir wal nusf. Malam sehari bulan, malam penamu, dan malam akhir, malam awal, malam akhir, malam penamu. Malam awal bulan, malam lalu sub bulan, malam penamu. Tu dia kira makruh. Dia ambil dua anuh ni, cuma dia kata waru ya karahatu zalika an Ali wa Muawiyah wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia disebut-sebut benda ni makruhnya daripada Sina Ali, daripada Sina Muawiyah dan daripada Abu Hurairah. Disebut-sebut bahawa Sina Ali, Muawiyah, Abu Hurairah kata makruh setubuh 3 malam dalam sebulan, iaitu awal malam, awal bulan, tengah bulan dan lalu sub bulan. Kerana apa benda ni berlaku, dia pun tak ada sebut juga, cumanya dia sandar lebih kurang ke atas 3 orang sahabat tadi. Pada tu kata dia, wa minal ulama'i man istahabba al-jima'a yawmal jum'ati wa lailatahu tahqiqan li ahadi at-ta'wilaini min qawli sallallahu alaihi wasallam rahimallahu man ghassala wa ghtasala. Ada juga setengah ulama yang mengatakan sunat setubuh laki isteri malam Jumaat ataupun dan siang hari Jumaat, kerana nak tafsir hadis rahimallahu man ghassala wa ghtasala. Ada hadis bunyi rahimallah man ghassala wa ghtasala. Allah Ta'ala beri rahmat pada orang yang mandi dan kepada orang yang mandi sungguh-sungguh hari Jumaat. Jadi nabinya riwayat, Nabi sebutlah hadis, bila sampai malam Jumaat ada hari Jumaat, Nabi kata Allah Ta'ala beri rahmatlah kepada orang mandi. Maksud mandi itu gapo dia? Setengah orang takwilnya maksud mandi itu setubuhlah. Jadi Nabi nak kata Tuhan beri rahmatlah kepada orang bersetubuh tu orang doa. Barangnya barang sulit. Maka Nabi sebagai seorang yang jaga sangat lidah dia daripada cakap benda-benda sulit gini tu, maka Nabi liung-liung panggil liwat lecongnya sikit supaya orang faham. Jadi setengah orang hok faham betul juga masuk malam Jumaat mandi kan tak sebab. Tapi setengah orang hok cerdik sikit dia kata tidak mandi tunggu-tunggu gitu. Tidak mandi dia hidup gitu dak. Bersetubuh dulu lepas tu baru mandi. Jadi Nabi nak sebutnya bersetubuh tapi dia sebut mandi. Masing-masing fahamlah. Gitu tu. Kemudian sambung lagi. Itu mana kata dia? Walau an yastamti'a bi jami'i badanil haid wa la ya'tiha fi ghairil ma'ta, dan tidak boleh juga kita bersetubuh dengan perempuan kita di bukan saluran dia. Saluran hak setubuh tu saluran depan lah. Tapi dengan sebab kita ni misalnya dengan sebab dia tak boleh sembahyang apa semua sekali, nafsu kita kuat, maka kita bersetubuh ikut saluran belakang, tak boleh, itu haram. Idh haruma ghasyanul haid li ajli al-adha. Kerana yang kata dia, bila kita cari sebab kerana apa waktu perempuan kita tak boleh sembahyang tu haram kita setubuh? Bapa yang tidak boleh kita setubuh perempuan kita waktu perempuan tak boleh sembahyang? Jawabnya kerana adha. Al-adha ni maknanya benda huduh, benda kotor lah. Dengan sebab dia mari haid, darah apa semua sekali, pak kita bersetubuh, maka arti kita ni bahasa jenis orang tak milih, tak kira bersih, kotor pun jumpa makan selalu. Ini bukan cara orang Islam. Jadi orang Islam dia ajar makan benda bersih. Baik makan, baik minum, baik setubuh pun bersih. Jadi bila perempuan mari kotor, maka dengan sendiri orang panggil apa nama ni, kita bila bersetubuh juga arti kita buat satu benda yang azab yang menimbulkan kotor, perangai, huduh apa semua sekali. Jadi kalau waktu perempuan kita mari haid tu pun tak boleh dah kita setubuh, sedangkan dia ni tidak mari sama-sama sekali dalam sebulan je. Tak lebih kan? Seminggu dalam sebulan ke berapa semua, maka lebih lagi lah melalui dubur, melalui hak saluran belakang tu, agar dia berpanjangan siang malam pagi petang, kerana tempat ni tempat najis tu benda. Maka oleh yang demikian lebih lagi kita kena kata haram bila berlaku persetubuhan di bukan saluran dia. Itu mana kata dia, wal adza fi ghairil ma'ta daimun.
Kekotoran di bukan saluran dia tu memang berterusan bahawa asyaddu tahriman min ityan al-haid. Oleh itu haramnya persetubuhan secara homoseksual orang panggil itu lebih teruk lagi, lebih haram lagi daripada haramnya kita bersetubuh dengan perempuan waktu dia mari haid. Waktu dia mari haid itu kotor juga, tapi entah pada tu dia bersih. Dengan keadaan begitu pun haram juga. Apa kata kalau persetubuhan secara kaum Nabi Lut ini lebih teruk, apa namanya, lebih kotor lagi, berpanjangan siang malam pagi tanjak muda sampai tua pun barang saluran tempat buat apa maknanya. Maka tidak boleh sekali-kali kita bersetubuh di situ. Wala ba'da inqidaihi wa qabla al-ghusl. Imam Ghazali tambah lagi, wala ba'da inqidaihi wa qabla al-ghusl. Begitu juga perempuan kita yang sudah kering dah darah. Perempuan yang sudah kering dah darah tapi tak ada mani lagi. Dia tanya, sudah dah kahwin, habis dah kahwin, kering dah kahwin. Dia tanya ipik-ipik, dia tak mani lagi, kita setubuh dah, dia tak boleh. Biar dia sejak molek darah, berdia mani habis licin, ketika tu barulah boleh bagi laki atau bagi suami melakukan persetubuhan. Selagi tidak mani, orang panggil mani ngakak hadah besar, orang panggil ngakak hadah, maka selama itulah apa namanya kita tidak dibenar sekali-kali persetubuhan. Hadah besar, hadah kecil mani, itu orang puan-puan hak muda-muda ni reti, kalau tidak mengerti tak tahulah ni. Jadi nak ayatnya pada orang muda-muda perempuan ni bila dia mari haid, bila sejak molek darah kering, wajib atas dia mandi meniak. Mandi meniak kata orang kampung. Jadi mandi ni bukan sebagai mandi niat akad hadap sah. Jadi jeruk air atas kepala tu niat dalam hati ya, nak akad hadap sah. Gapo dia hadap sahnya? Haid. Jadi syarat dia rukun dia dua perkara ialah. Yang pertamanya mandi tu mandi dengan niat. Niat sebab tadi lah. Yang keduanya air tu mesti rata. Jangan ada tempat hak kering, baik rambut, baik kulit, baik apa. Dua perkara itulah yang menjadi syarat utama dalam masalah mandi. Lepas pada itu barulah boleh semaya, barulah boleh puasa, barulah boleh gapo panggil, barulah boleh bersetubuh laki isteri. Kemudian dia kata lagi, wa qalu ta'ala fa'tu harsakum anna syi'tum. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Ay waqtin syi'tum. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Apa nama ni? Hendaklah kamu menabur bila saja kamu kanaki. Allah Ta'ala sebut masalah bersetubuh ni ibarat kita menabur. Sebagaimana kita nak boleh padi tahun depan, kita kena tabur tahun ni. Barulah tumbuh molek buah boleh ketan, apa kita pun jadi senelina. Begitu jugalah ibarat bila kita melakukan persetubuhan ni bukan semata-mata nak membuahkan nafsu, tapi hakikatnya mengtabur benih untuk meneguhkan, untuk memanyai-manyaikan zuriatmu. Dan sebagaimana benih padi itu bila kita nak tabur kita pilih benih baik. Tak dia ni. Benih baik, pihak mardi ke pihak gapo duk buat kajian semua benih nombor sekian tiap-tiap tahun tu benih tu benih molek-molek semua. Begitu juga kita ke Islam, bila kita nak tabur, bila kita nak bersetubuh, arti kita nak tabur benih yang ada pada kita, balik kita jatuh benih, balik perempuan kita siap tanah. Benih yang kita tabur tu kita kira benih molek. Sebab itulah ada bacaan dia, ada cara dia apa semua sekali dalam Islamnya. Tidaklah kata buat yang membuahkan nafsu, tidak. Baca kita baca dah, kita mengaji dah, itu tak baca ke apa? Ingat kau baca hak memang lepas. Hak kahwin dah ingat dah ingat. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Tu bacaan dia, bukan? Baik. Walau an yastamniya biyadaiha. Tengok benda lima ni pun Imam Ghazali sebut pada kita. Kalau dia kira bagian ni bagian mustahab. Bila isteri kita marih, haram tak kita bersetubuh dengan dia. Tapi ada setengah suami, setengah tok lelaki, setengah orang jantan yang syahwah dia kuat. Pan buat lagu mana? Nak pergi bini lain dia tak ada duit. Dia tak ada nafkah. Nak duduk begitu, duduk berasa lapar dah, nak puluh yang lolo dah. Pan buat mana? Dari dia ni. Kata dia boleh bagi orang lelaki minta perempuan dia menggunakan tangan dia, tangan isteri untuk mengeluarkan mani.
Artinya kita nak mengeluarkan mani sendiri dengan tangan kita tak boleh. Tapi boleh bagi seorang lelaki minta perempuan mengeluarkan mani untuk lelaki melalui tangan dia. Dengan cara mana tu pandai masing-masing lah bagian ini. Bagian sana. Walau an yastamniya biyadaiha. Boleh bagi si lelaki minta perempuan mengeluarkan mani melalui tangan dia, tangan perempuan. Wa an yastamti'a bima tahta al-izari bima yastahi siwal wiqa. Dan boleh juga dia istimta'. Istimta' tadi lah, istimta' maknanya bergurau, orang panggil bercumbu. Orang lain panggil bercumbu dah gitu kan. Cumbu ke berapa orang panggil, dakak, berpeluk, menggunakan orang panggil kelazatan hidup orang sayap kita. Apa saja yang dia nak bima tahta al-izar, dengan tepat di bawah pada izar, bima yastahi, dengan apa saja yang dia nak, siwal wiqa, selain pada setubuh sakal. Mana hak daripada ujung rambut sampai ke ikat pinggang ni tak pelik lah hak tu. Daripada kepala sampai ke sekat ikat pinggang ni tak berayak, tak apa dah boleh. Tapi jadi masalahnya hak lepas pada hak bawah pada ikat kilah ni, berapa orang panggil, bawah pada kilah ni boleh ke tak? Kata dia boleh. Nak jamu dua, nak gosok dua boleh, tapi setubuh besar minta maaf. Jangan hak tu. Dan bila timbul masalah, kita boleh ke buat sekarang ni, apa hukum? Dari segi boleh tu boleh. Tetapi masalahnya, bila barang ni boleh. Bila barang ni boleh, hak dalam istilah Arab dia panggil mubah, barang haruh. Adakah dengan sebab barang itu barang boleh, kita sebagai orang ni boleh buat lah. Kan tu tak? Bila sebab barang ni barang haruh juga, maka semua orang boleh buat belakang kau. Boleh jamuh belakang, boleh gosok belakang, nak kita orang baru kahwin, tiba-tiba perempuan kita tak semaya. Maka dengan sebab ustaz kata semaya adalah kitab benar, kata boleh, maka aku nak gonyos apa, nak gosok sana. Ni terletak di atas orang. Boleh tak boleh terletak atas kita. Kalau kita percaya ke diri kita bahawa gurau setara mana pun kita boleh break, kita boleh cenggia, kita melaka kita, tak ada apa-apa, tak apalah. Tapi kalau kita gurau-gurau melabur mata, gurau pernah tak nampak mata, nak hukum orang, tak apa dah. Kita tu janganlah. Kita mengelak dulu lagi. Benda kita mengelak dulu lagi. Oh ya, kau kata nak kita kawan tak boleh. Dah tak boleh semayang, tak semayang rapat kawan mudah kelabur mata. Oh ya, gitu saja. Dan kalau kita buat lagu ni, Tuhan tahu benda lagu ni, kita boleh pahala. InsyaAllah Tuhan ganti kita dengan benda lain. Ya, kita tidak buat masuk rapat dengan rupuan kita, kerana kita yakin bahawa kita tak boleh kontrol diri kita. InsyaAllah Tuhan ganti dengan benda lain. Dia beri pahala kita ko. Lepak gana. Dia beri iman kita makin kukuh ko. Dia beri kita akhirat layanan yang lebih membuahkan lagi ko. Pandailah Tuhan buat. Kerana Tuhan tahu ketika kita orang panggil gerakan duk menanggung nafsu kita, duk tahan nafsu ni, ketika itu tidak sia-sia. Inna Allah la yudhi' ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan pahala orang buat budi, buat jasa. Allah gitu mu Allah buat tanya ni untuk orang muda dah kata ni. Orang buat tak ada dah apa dah. Tolong orang muda. Buat tanya boleh orang apa ni hukum tangan mana kita nak lok kat orang puan kita mengeluarkan mani kita. Tangan kanan kau tangan kiri. Imam Ghazali tu di dalam kitabnya walahu an yastamniya biyadaiha. Biyadaiha ni terjemuh dia dengan kedua-dua belah tangan. Yadain tasni, orang panggil tasni. Jadi kedua-dua belah tangan, nak lek kiri, nak lek kanan, boleh berlaku. Allah Imam Ghazali pun jelas molek. Jadi hak tadi yang sebut tadi. Pelajaran macam ni boleh ke tidak kita ada dalam sekolah? Jawabnya boleh. Baki lagi untuk siapa, murid umur berapa kita nak ajar, ini terletaklah di atas budi cara cikgu lah. Belum lagu ni orang tidak ajar pada sekolah menengah, orang tak boleh ajar pun. Sekolah di mana? Tak curah lah. Boleh jadi peringkat sekolah menengah, tahun akhir sekolah menengah tu boleh ajar. Karena boleh jadi kalau kita ajar benda-benda begini, kadang-kadang duduk rumah tidur. Bodoh kau tak tahu apa sekarang kita duduk ajar lagu ni.
macam orang panggil memecahkan selera dia, tak ada pasal-pasal, nak bini muda, kok nak bini cepat, kok berapa, ya timbul masalah pula. Terletaklah di atas keadaan guru, cikgu, kok ustaz, kok yang mengajar. Tapi peringkat universiti, memanglah boleh ajar. Dan malam ni kita ni orang universiti semua, kol malam ni. Ada lagi orang nak tanya? Tak ada lagi. Walahu an yu'akil al-haidha wa yukhalitaha fil mudaja'ati wa ghairiha. Walahu, dan boleh bagi si suami makan sekali dengan perempuan dia hok marihid. Mana walaupun perempuan dia kita tak boleh semaya, dia marihid. Ada kau tak boleh kita makan sekali dengan dia? Jawabnya boleh. Dia menanuk, dia lepas tu sudah dia bubuh nasi kita ajak makan duduk sekali, berapak-rapak supung kita bulan madu, tak ada apa-apa. Duduk sekali. Wa yukhalitaha fil mudaja'ati. Dan juga boleh dia terang lagi, jelas lagi. Dan juga boleh bercampur yukhalata fil mudaja'ah. Bila kita tidur, kita boleh tidur sekali. Mana sebagaimana kita waktu dia boleh semaya, kita tidur sekali dengan kita berdakak dengan dia ke berapa pun, dalam masa dia tak boleh semaya pun boleh supaya tolong dengan sekali lah tidur belakang kalian, tak ada apa-apa lah. Semuanya tubuh sahih takwih, tubuh sahih takwih. Dan terserahlah pada kita sebab tadi lah. Kalau kita berasa boleh beri kita makan molek, tak ada apa-apa. Tapi beri hak baca bang, tak boleh lah. Tak boleh. Wa minal adabi an la ya'zil. Nah, kata dia wa minal adabi an la ya'zila. Setengah daripada adab, setengah daripada tata sosial yang baik, adab yang mulia ialah dia tak boleh azal. Azal maknanya kita panggil tabur luar kawasan. Galo molek, gerak molek, hari nak menabur tabur luar. Tabur luar ada juga, tabur luar. Kita sini ada ke tidak pasal tabur luar ni, tapi orang Arab dia buat. Orang Arab ni buat tujuannya banyak perkara. Satu daripadanya dia bimbang takut bila setubuh dan kita tabung benih kita pun dalam rahim perempuan kita, dia bimbang takut anak yang ada dah tu jadi cacat. Kalau kita setubuh dengan seorang isteri yang masih bersusu, masih menyusu orang panggil, ketika tu kalau kita setubuh dan benih ni jatuh dalam rahim, maka air susu tu dia uguh. Air susu yang terbit, yang ada labu susu perempuan kita yang sedang disusui oleh anak kita tu, kabarnya dia jernih. Zat protein dia tidak cukup, yang menyebabkan anak kita hak duk isapek tu tidak dapat susu yang benar-benar pure, yang benar-benar orang panggil jadi makanan bagi dia. Kerana ketika tu perempuan kita sudah jadi mengandung, maka daya labu susu untuk mengeluarkan susu yang baik tidak ada lagi. Maka dia bimbang takut anak esok ni bila besar kelak tidak cergah dalam naik kuda, dalam perang, dalam berapa pun sajalah waktu, kerana waktu dia pek tu, waktu dia bersusu tu, susu dengan susu yang jernih, yang tidak cukup protein, dia tidak cukup zat dia. Oleh yang demikian, bimbang takut anak yang ada dah ni makan susu yang jernih, maka orang Arab selalu guna azal. Azal maknanya tabur luar. Galau pun apa ni, gerak syukur kat belah nabur tabur luar. Bimbang takut mengandung. Kata dia tu yang kita ni kata, hak molek tak sah azal. Hak molek tak sah azal. Walaupun perempuan kita sedang menyusu anak kecil, tapi bila kita setubuh dengan dia, setubuh macam biasalah. Kenapa? Fama min nasmatin qaddarallahu kaunaha illa wahya kainatun. Kerana tu yang kita ni kata, tidak ada satu nasamah. Nasamah ni kita panggil nyawa ruh lah. Tidak ada sebagian ruh baru ya Allah Ta'ala takdir untuk nak mengada, mesti ada lah. Sebagai anak hak baru, bila Allah Ta'ala takdir nak mengadakan dia, walaupun kita tabur luar, dia ada juga. Kerana kadang-kadang kita nabur tu tabur luar, tapi ada hak tupuh. Ada hak tupuh sebutir dua ni masuk dalam hak bekas nabur, tumbuh juga. Dan kalau mengikut kajian doktor, mani daripada laki-laki ni, dia walaupun kita panggil air mani, kita panggil air, tak kira ni. Hakikatnya bukan air. Bukan air, cuma sebutan Melayunya air. Hakikatnya dia ni, kalau kita tengok dalam gambar ni, supaya ibu cuka. Supaya ibu cuka, ataupun kita kata kalau kapung kat supaya anak budu. Anak budu hok baru beranak. Ugak-ugak lah. Dia benda seperti tu. Dia ugak-ugak berlaku. Dia ni, kalau kira bila, berjuta-juta. Sekali kita setubuh, tubik barang ni juta-juta.
Tapi nak tengok tak boleh. Nak tengok dengan mata tak nampak. Kerana barang terlalu amat halus. Dalam hak juta-juta ni, so je. Seko je hak jadi orang. Hak baki lagi tu, maknanya tak jadilah. Hak Allah Ta'ala terkedir nak jadi kita, so daripada hak juta-juta. Jadi kata dia, bila kita bersetubuh, kadang-kadang bila siapa berasa kita nak keluar mani, kita cabut tabun luar. Kata dia, belum daripada boleh jadi dalam masa kita duk tengah syok, Allah panggil duk tengah syok, duk tengah gairah tu bit dah. Tapi kita ya dituah luar tu, hak tumpah tu hak jadi ada. Jadi ulihan mereka kata dia, hak mana benih hak nak jadi anak dia jadi juga. Walaupun tabun luar pun, kerana boleh jadi tubik dulu lagi daripada kita, dengan keadaan tidak sedar daripada kita, ataupun dengan luar daripada ikhtiar kita. Jadi ulihan mereka tak usah tabun luar lah kata dia. Pakai tabun dan dah kita gagal lagi, rasa gerak lagi, rasa apa tabun luar lain. Fama min nasamatin qaddarallahu kaunaha illa wahya kainatun. Maka tidak ada sebagai nyawa baru yang Allah Ta'ala takdir nak mengada, dia mesti ada. Walaupun usaha kita mentiadakan dia. Fa in azala faminal ulama'i man abahahu wa minhum man ahallahu birdaha wa harramahu biduni ridaha. Baiklah, tadi kata dia adabnya tak usah kita azal, tak usah tabur luar. Tapi kalau kita azal juga, tabur juga luar, apa hukum? Apa hukum kita ditabur benih kita luar daripada tanah yang subur? Kata dia, faminal ulama iman abahahu. Ada di antara ulama yang mengatakan boleh, wa minhum man ahallahu birdaha, dan ada orang yang mengatakan halal tapi kena minta izin dulu, minta izin pada perempuan. Kita royak kat perempuan, kita ni anak kecil lagi. Jadi kalau setubuh tu patabur dalam demo, maka boleh jadi kita dapat anak baru. Maka anak kita dia boleh jadi tidak cergah, boleh jadi tidak sihat. Belah mana tak kalau kawan tabur luar. Kalau dia kata boleh abang mun nak doakan. Tak boleh, tak ada apa, tak boleh. Maka ketika tu abang lah punya pasal, cari harta banyak. Itu dia duduk. Wa harramahu biduni ridaha. Dan ada ulama yang mengatakan haram tabur luar sekiranya perempuan kita tidak izin. Kalau dia kata leh, hamba tak benar. Hamba nak kanuk, walau belah mana banyak pun, hamba berasa bahagia, hamba berasa muju nikmat Allah Ta'ala beri pada kita anak ramai. Ketika tu, tu lelaki tak boleh tabur luar. Ada kata tabur luar juga haram. Kenapa tidak diredai oleh isteri? Kalau sama suka, tak apalah. Kalau sama suka, perempuan kita pun suka tabur luar, si laki-laki pun suka tabur luar, tak ada apa-apa. Kata dia, Allah yu'ziyaha. Dia apa nama ni? Maknanya yang ulama kata haram tabur luar sekiranya orang puan kita tak benar. Kalau puan kata tak benar tabur luar, maka ketika tu haram kita tabur luar. Bapa, li alla yu'ziha. Illa yang jadi haram ni ialah supaya tidak menyakitkan hati perempuan. Islam ni punya cermatnya jaga hati orang tina. Cermatnya dia jaga muasyarah, mukhalatah kita laki perempuan ni. Hingga sampai setara tu pun tak boleh. Kalau perempuan kata tak boleh, tabur luar, nak kanuk. Kita berluar juga. Bila-bila dia tak benar pun, arti kita melukakan hati dia. Dan melukakan hati perempuan yang tidak sebabnya. Haram. Itu dia duduk. Jadi arti kiyah ni lah. Sebarang-barang kerja buat kita sebagai seorang lelaki yang menyakitkan hati perempuan, haram. Itu dia. Sebarang gerak langkah kita yang menyakitkan hati perempuan, haram. Masalah sakit hati. Timbul masalah kita madu. Bini 2, bini 3, bini 4. Jadi, hak bini tuan sakit hati lah. Kan untuk lelaki dia madu tak dia. Sakit hati lagu ni salah untuk lelaki, apa salah dia? Si laki-laki mempunyai kuasa untuk kahwin 2. Harta dia banyak, tubuh dia sihat. Makan setengah tak cukup, dia kena nambah. Jadi lagu mana nak buat? Kita nak nambah, dia tak sibui. Kitanya power besar maknanya. Dia pun 300 cc misalnya. Nak makan lagu mana? Jadi begini. Horsepower tinggi. Jadi ketika tu dia marah. Tak kena. Jadi marah. Dia sakit hati kerana tok lelaki bini 2, bini 3, bini 4. Sedangkan tok lelaki ada kemampuan untuk kahwin. Itu dia itu. Jadi orang lagu ni orang panggil orang yang orang panggil ketinggal diri lah. Berketinggal diri. Nak jaga dia orang. Tak ingat dia orang lain. Nak dari segi bancian sekarang, si laki-laki dengan si perempuan ni, ramah perempuan.
Dia pejabat lama kerja. Apa setiap pejabat lah kira ni. Pejabat pendekar. Ni ke pejabat pendekar tengok. Banyak mana lelaki dengan puan. Ramai orang puan. Sebabnya ramai orang puan ni banyak sebab. Pertamanya kata dia kerana orang lelaki kerja kuat. Maka mati dia lebih cepat. Kerja dengan sebab kerja orang lelaki ni lebih kuat. Maka mati dia cepat. Lebih-lebih lagi pula, bukan sahaja kerja dia kuat, makan ni tak cukup. Sistem permakanan di negeri kita, di negeri jajahan ni tak cukup. Mana orang panggil vitamin, kalori, orang panggil hararah zatiyah ni, kalori ni orang panggil tak cukup. Maksudnya kita orang kerja ni, vitaminnya banyak ni, proteinnya banyak ni, berapa lagi kandi yang banyak ni, kita boleh makan, tiba-tibanya dengan sebab kemiskinan yang berlaku di negeri kita, negeri orang, maka menyebabkan tenaga yang tubuh lebih banyak daripada tenaga timah balas masuk. Menyebabkan kita makin cepat mati. Cepat mati tak ada tua, cepat mati kerana sakit, cepat mati kerana bawah, cepat mati kerana... Perempuan dengan sebab kerja dia tidak menggunakan gas, maka dia sendiri dia lama mati. Itu dia satu daripada sebabnya. Selain daripada sebab masalah perang, masalah berapa semua sekali. Dalam medan perang, orang lelaki kok yang mati, orang perempuan tak mati. Jadi lama-kelamaan timbul masalah si laki-laki lebih daripada si perempuan dari segi belakang. Allah Ta'ala ataupun Islam tahu dah bagaimana awal-awal lagi. Maka dia beri peluang pada laki-laki berkahwin lebih pada satu. Tak dia boleh. Jadi kepada si bini tua, ia tak boleh selih sikit. Maru semua pada lelaki bini dua sebaiknya dia ada kemampuan. Ini adalah kami perempuan yang kepentingan diri dan tidak ada timah rasa dengan orang lain. Anak muda congok-angok, anak gadis belana berderu nanti, orang pindah tak pindah nanti, cari tok lelaki, tak ada tok lelaki. Dah belah mana? Tak kena demo nak jaga demo seorang. Ya kawan ni congok-angok, dia tengok kawan pitih banyak berapa lah, tak mari ambil buat aku kata buat bini, pada aku pun apa kurangnya dari segi adab perangai apa kurang, dari segi pandaian apa kurang, dari segi solehah tak soleh apa kurang. Itu dia duduk. Jadi hidup kita ni kena begitu lah maknanya. Dia orang lelaki pun bukan senang bini dua ni. Tidak ada orang puas susahnya orang lelaki pun teruk juga. Dari segi nafkah dia kena cari pak ganda. Dari segi pemikiran jaga anak bini muda, jaga anak bini tua ni bukan kecil benda kan. Sebab itulah orang yang nak bini dua ni, kita baca dah itu. Nak bini dua boleh. Tapi kena adil. Jadi tidak. Dan kalau berat sebelah, akhirat pula bangun kubur pun sengit. Jadi benda-benda begini pun kena perhati berlaku. Balik tok lelaki pun kena memikir panjang. Balik orang puas hak bini tua pun kena memikir panjang. Aduh Allah. Sebab tu orang sebut sama. Anda sebut sangat. Benda ni masalah Islam. Makan pun cara Islam, minum pun cara Islam, tubuh cara Islam, nikah pun cara Islam, hatta bercerai pun cara Islam. Bercerai nak cerai main-main tak boleh, kena cara Islam. Itu dia itu. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل وفي لفظ آخر كنا نعزل فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. Dalam Bukhari dan Muslim sebutnya kata dia daripada Jabir radhiyallahu anhu kata dia kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu kata dia kami selalu duk azal. Kami puak-puak sahabat selalu duk azal. Azal maknanya apa tadi dah kabul luar. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi duk tengah hidup lagi wal Quran yanzil dan semasa Quran duk tengah turun lagi. Waktu kami duk azal ni kata Sayyidina Jabir ni Quran duk tengah turun. Artinya Quran ni pasien dia turun bukan saja je. Ada benda hak dia buat kalau sekiranya berlaku benda salah. Kalau Tuhan tahu di mana saja dalam masyarakat ketika tu ada buat benda salah, maka tak ada lama ayat mari Nabi Allah. Ya Muhammad, orang ni ada buat benda salah, maka mu kena tegur. Jadi dengan keadaan Quran duk tengah turun siang malam pagi petang dan kami puak-puak sahabat-sahabat Nabi pun duk azal siang malam pagi petang, Quran tak kata apa, dia tak ada waktu apa, menunjukkan bagian biasa, bagian tak ada apa-apa. Ini satu poin hujah sahabat-sahabat Nabi meneruskan azab dia. Dan ada pada ayat lain sebut, pada hadis lain sebut, kunna na'zilu fa balagha dzalika Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Kunna na'zil, kami selalu menggunakan azab. Maka cerita azab ni siapa ketinggal Nabi
Jadi Nabi tahu sahabat-sahabat dia azan. Falam yanhana, tapi Nabi tak kata apa. Nabi tak layan apa. Bila-bila benda ni Nabi tahu, Nabi tak layan. Itu menunjukkan bagian ni bagian boleh. Kata ayat. Kerana bagian benda yang berlaku di zaman Rasulullah, kalau bagian tak boleh, Tuhan tidak lihat lama. Dia mesti turun selalu ayat menerangkan bagian tak boleh. Sama ada yang cara secara langsung ataupun secara sini-sini. Wa qad yab'athu 'ala al-'azli istibqa'u jamalil mar'ati. Kamu dah habis kat tu. Tuan kita ni sebut kata dia, kadang-kadang punca yang menyebabkan azal ini nak mengekalkan kecantikan perempuan wasimnuha dan bukan gemuk, simnu maknanya montek kalau kan perempuan tubuh gempar dia. Maknanya kadang-kadang kita ni azal selain daripada tujuan nak jaga anak supaya sihat molek melalui susu ibu, nak jaga tubuh retina kita. Kalau retina kita selalu mengandung gak pucat, kuru, jadi tidak ada istimtah, tidak ada keseronokan hidup. Kita nak tengok retina kita comel, mani, berseri. Lepas tu kalau main duk mengandung, semua tak tahu tak cukup, berapa tak cukup. Maka tak ada lah seri dia tu. Bila tak ada seri dia, kita pun tak berseri sama. Nak lagi dia ni. Maka kita nak tengok retina kita comel, semua mutuk, semua gempal, semua sedap, jamu semua. Kadang-kadang kita melakukan azan. Itu dia. Itu mana kata dia, waqad yab'athu 'ala al-'azli istibqa'u jamalil mar'ah. Dan kadang-kadang pun membangkitkan, maknanya mencetuskan azal ini kerana nak mengekalkan kecantikan isteri, wasimnuha, dan simnu makna gempar tubuh dia tu kokoh molek, lidawami tamattu', dengan tujuan nak suruh dapat tamattu' tu berterusan. Sebab nak meneruskan tamattu'. Tamattu' maknanya apa dia? Tamattu' maknanya sedap-sedap. Sebab kita di Mekah orang panggil haji tamattu' dah. Kita ada haji ifrad, haji qiran, haji tamattu'. Tamattu' ni lah. Tamattu' tu maknanya kita pergi buat umrah sekali. Kita pergi niat umrah, kita buat umrah, lepas tu kita pakai kain jahit pula. Waktu kita buat umrah mula-mula siapa tu, kita makan tarak ihram. Maka tarak ihram ke apa sudah ihram. Itu begini, nak menyapa ke tahun haji 9 bulan Zulhijjah, 10 bulan Zulhijjah tu, kita pakai tengah-tengah tu kita pakai kain jahit lah. Kita berlaku apa semua sekali. Itu apa panggil haji lagu ni, haji tamattu'. Itu apa? Jadi sebagaimana kita duduk haji tamattu' tu, kita boleh buat suku orang yang tidak haji sikit abuk, nampak pakai baju jahit, sarung jahit, kita duduk ngotino, kita gapo tino. Begitulah keadaan kita kadang-kadang nak ke tamattu', kita hidup bahagia kata orang isteri kita, kadang-kadang kita juga buat azal. Ini tujuannya nak suruh tengok dia ni tidak mengandung, tubuh dia gempar molek, sahak molek apa semua sekali. Khaufan min khatarit talqi, kerana bimbang takut bahaya talq. Talq ini orang panggil cemas mengandung. Bila perempuan mengandung nak loyo lah, motor lah, pening lah, tak semakan, tak semini, yang menyebabkan tubuh dia jadi pucat, letih. Kita bimbang takut retina kita pucat, letih, maka kita pun tabun doa. Ada juga kata Imam Ghazali ni, pucat yang jadi azam ni kerana tu. Awil khawfi min kasratil haraj bisababi kasratil awlad, ataupun bimbang kerana takut susah. Tabun luar ni selain pada pucanya nak jaga standard perempuan kita, dan nak jaga juga bimbang takut jadi serabu, banyak anak. Bila anak banyak, rumahnya sepi, maka kita ni kata tak azal lagi. Azal ni tujuannya orang panggil nak berjaya. Dalam istilah Melayu, bidan Melayu dia panggil nak berjaya anak. Makan gani mek atau kayu gani jaya sikit anak, nak anak lama susah tu sebelum. Itu jadi masalah perjaya anak yang diamal oleh bidan Melayu, oleh bapa-bapa Melayu ni memanglah bagian boleh. Wal ihtirazi min al hajati ila ta'dib al kasbi, dan nak jaga daripada teruk sangat buat kerja. Kita nak buat kerja teruk doa anak ramai, nak buat kerja teruk doa tak tahan, tubuh kita tak tahan sakit sana sakit sini, maka kita boleh perjaya anak kita. Wa dukhuli madakhil su, bimbang takut kita ni terbuat benda-benda tak molek. Dengan sebab anak ramai, tapi kita tak ada nak curi lah, nak menipu, nak apa. Bimbang takut kita ni bercuri, menipu apa semua sekali, kita pun tabun luar. Itu kata dia. Fa inna qillatal haraj mu'inun 'ala din. Kerana kurangnya haraj ini boleh menolong kita dalam rezeki agama. Kurangnya susah ini boleh menolong kita beragama molek. Mana kalau kita ni anak ramai, boleh jadi kita tak berdaya nak sebaik jemaah.
Kenapa bangun pagi jelek motor perak ni padan mana berapa mana nak balik saya Jumaat? Tak ada. Kenapa? Anak ramai ustaz, hok ni minta piti, hok ni minta seluar, hok ni minta bertunggang. Maka jadi sebab itulah tak boleh mari Jumaat, tak boleh berapa. Jadi kalau kita ni tabur luar atas dasar bimbang takut kita tak ada nak turut cari putih, ketika tu pun boleh juga. Dia timbul masalahnya kerana dia hak anak ada dah. Hak anak ada dah dalam perut kita pun jatuh. Ni timbul masalah. Hak ni kadang-kadang sampai ke pikat haram. Bila sudah bayar ni sifat dalam panggil, maka kita pergi jatuh juga. Akhirnya kita bunuh lah. Memang tak boleh. Tapi kalau sekadar berjaya belum